Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. 5,648 lokasi hotspot banjir dikenal pasti di seluruh negara. Justru Perdana Menteri memaklumkan tindakan segera akan dilaksana bagi menangani serta mengurangkan risiko banjir. Ia termasuk melakukan kerja penyelenggaraan sungai, kolam takungan banjir dan infrastruktur. Program Community Based Disaster Risk Management turut akan dilaksana sebagai langkah pelan tindakan kecemasan. Dalam pada itu, Pusat Pemindahan Kekal Bencana bakal diwujudkan segera dengan projek rintis dimulakan di 9 negeri. Ia membabitkan kos siling RM5 juta bagi setiap pusat, selain bakal menjadi tempat kemudahan perlindungan penduduk terjejas yang lebih baik berbanding PPS. Kerajaan sedang mengkaji untuk bekerjasama dengan GLC, GLIC dan ahli akademik bagi pembinaan keupayaan dalam bidang keselamatan cyber. Menteri KKD berkata selain mempertingkat kesedaran keselamatan cyber, kumpulan bakat teknologi mahir dengan kepakaran lanjutan dan keupayaan teknikal juga perlu dipupuk. Ia meliputi penggunaan teknologi pengkomputeran awan dan AI. Dalam perkembangan berkaitan, RUU Keselamatan Cyber dijangka akan dibentang dalam sidang Parlimen pertama tahun depan. Jelas Menteri KKD, RUU tersebut tidak sempat untuk dibentang pada persidangan kali ini kerana berakhir Khamis ini. Penggubalan RUU tersebut bagi memperuntukkan kuasa kawal selia dan penguatkuasaan undang-undang berkaitan keselamatan cyber. Hampir 260,000 unit rumah mampu milik baharu berjaya disiapkan setakat ini. Jumlah itu melepasi 50% daripada sasaran menerusi RM ke-12 untuk membina 500,000 unit rumah mampu milik menjelang 2025. Jelas Menteri KPKT, komitmen itu bagi memastikan semua rakyat berkeupayaan memiliki rumah berkualiti. Ini pula peluang rakyat mengemukakan pandangan berkaitan agenda penyelarasan semula subsidi bersasar. Platform khas dalam talian akan diperkenal KPDN. Pemangku menterinya menyatakan kerjasama semua pihak amat diperlukan dalam menyelesaikan isu kos sara hidup ketika ini. Pengundian awal PRK Parlimen Kemaman hari ini yang hanya melibatkan 3 pengundi selesai pagi tadi. Ketiga-tiga pengundi pasangan tentera itu mengundi di Pusat Mengundi Balai Polis Kijal. Sebelum ini, SPR mengumumkan pengundian awal membabitkan 387 anggota PDRM dan 6 anggota tentera. Namun mereka telah diarah mengundi secara pos bagi memberi tumpuan kepada tugas pada musim banjir. 2 sindiket pengedaran rokok seluduk menggunakan label cukai palsu tumpas. Ia hasil 2 operasi berasingan membabitkan nilai sitaan kira-kira RM556,000 dengan nilai cukai hampir RM5 juta. Pengarah JKDM Negeri Sembilan berkata serbuan pada 15 November itu turut menahan 2 pemandu lori. Turut berjaya dipatahkan 51 kes cubaan menyeluduk masuk 413 parti ke negara ini. Ia menerusi penguatkuasaan maritim Malaysia dari Januari hingga minggu lalu. Latihan berbentuk operasi di laut turut dilaksana bagi mengukur kesiapsiagaan dan keupayaan aset. Antaranya eksersis maritim Perkasa Barat bermula pada Ahad lalu di Klang dan berakhir di Langkawi pada 3 Disember. Di Mahkamah Session Kuala Terengganu, bekas pengerusi JPPK didenda RM5,000 kerana mengemukakan borang bantuan banjir yang mengandungi maklumat palsu. Tertuduh didakwa menipu pegawai APM untuk memperakui dan menandatangani borang pengesahan daftar nama berkaitan bantuan banjir anaknya yang tidak layak menerima bantuan tersebut. 100 kes keracunan disebabkan rokok elektronik atau vape direkodkan. 69 daripadanya melibatkan kanak-kanak dan situasi itu jelas Timbalan Menteri Kesihatan membimbangkan. Justru KKM sedang mempercepat pembentangan RUU kawalan produk merokok demi kesihatan awam bagi mengawal penjualan khususnya kepada kanak-kanak. Tiada persefahaman, pasangan curang dan campur tangan mentua. Itu antara punca utama berlakunya perceraian dalam kalangan pasangan muda di negara ini. Pengerusi LPPKN mendedahkan kebanyakan pasangan yang menghadapi konflik rumah tangga berkahwin antara 5 hingga 10 tahun. Pihaknya sedia membantu dari segi khidmat kaunseling kepada pasangan terlibat. Beralih ke perkembangan banjir di Kelantan, jumlah penduduk terjejas 442 orang daripada 138 buah keluarga. Menurut laman web info bencana JKM, mereka kekal menghuni di 4 PPS. Sekolah Kebangsaan Tok Deh di Pasir Mas menempatkan penduduk teramai iaitu 244 orang.
Dalam pada itu di Terengganu, 30 penduduk daripada 7 keluarga masih berlindung di 2 PPS. PPS SK Atas Tol Kuala Terengganu menempatkan 25 penduduk dan di PPS SK Ru 10 Setiu melibatkan 5 penghuni. Beberapa kawasan di Kelantan dan Terengganu dijangka hujan lebat berterusan tahap buruk bermula hari ini dan esok. Met Malaysia memaklumkan amaran itu dikeluarkan bagi Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Bacok dan Pasir Putih di Kelantan serta Besut di Terengganu. Amaran hujan berterusan tahap waspada turut dikeluarkan di beberapa kawasan bagi tempoh sama. Misi penghantaran bantuan kemanusiaan ketiga ke Gaza dijangka dilaksana pada 17 Disember. Kali ini jelas Timbalan Menteri Luar Negeri melibatkan 60 tan barangan keperluan asas terutama barangan perubatan. Pada misi pertama dan kedua, sejumlah 36 tan barangan keperluan selesai dihantar. 26 hutan simpanan kekal diisytihar Hutan Warisan Diraja Selangor. Sultan Selangor berkenan mengisytiharkan kawasan berkeluasan 108,000 hektar di sepanjang jajaran Central Forest Pine dari Hulu Langat hingga Hulu Selangor. Kepelbagaian hutan itu mencakupi aspek konservasi, penyelidikan, pendidikan, rekreasi termasuk ekopelancongan. Ladang benih padi yang pertama di Melaka bakal diwujudkan. Ia melibatkan peruntukan RM300,000 menerusi projek pengeluaran benih padi sah. Exco Negeri berkata ladang itu akan dibangunkan di kawasan Merlimau Jasin membabitkan keluasan 32 hektar. Ia dijangka meningkatkan peratusan SSR kepada 19% dalam tempoh 2 tahun pertama operasi. Program TVET ditawarkan di 116 institusi tahfiz termasuk institusi swasta berdaftar di Melaka. Jelas Exco Negeri, inisiatif itu berupaya melahirkan pelajar tahfiz berdaya saing dalam bidang teknikal seiring kehendak industri masa kini. Peluang itu harus direbut pelajar kerana peratusan keterlibatan golongan tersebut masih rendah. Permohonan pembinaan Hospital Baharu Melaka telah dibuat kepada KKM. Hospital di Bandar Hijau Air Keroh itu bakal menjadi hospital utama sekaligus menyelesaikan masalah kesesakan di Hospital Melaka ketika ini. Bagaimanapun, kerajaan negeri perlu menunggu sehingga 5 tahun sebelum kelulusan KKM. 3.18 juta pelancong melawat Sarawak. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan menyatakan kutipan resit pelancongan RM8 bilion diraih, melonjak kira-kira 131% dan menyumbang 5.75% KDNK Sarawak. Tahun depan, 4 juta ketibaan pelancong dengan anggaran pendapatan RM9.76 bilion disasar. Pelaksanaan jualan agro madani Farma Perlis beri manfaat kepada lebih 50,000 rakyat. 156 program jualan telah dilaksana termasuk di masjid terpilih. Menurut Timbalan Pengarah Farma Negeri, nilai keseluruhan jualan mencecah RM870,000. Program itu akan diteruskan sehingga hujung tahun ini. Malaysia mencatat jumlah ekspor produk perdagangan dan komoditi mencecah RM117 bilion setakat September lalu. Menteri Perdagangan dan Komoditi berkata pelbagai misi telah dan sedang dilaksana bagi mengembangkan pasaran produk perdagangan dan komoditi tempatan ke peringkat global. Ini khususnya kelapa sawit di Eropah, China dan India selain peluang pasaran baru di Kenya dan Timur Tengah. Sementara itu, pencapaian KDNK sektor pertanian bagi suku ketiga tahun ini melonjak 3.6% dengan nilai tambahan RM47.5 bilion. Jumlah itu dipacu perkembangan sektor agro makanan negara. Jelas Menteri KPKM, perdagangan sektor itu turut mencatat peningkatan 3.8% dengan jumlah dagangan RM59.8 bilion. Dalam pada itu, indeks harga pengeluar IHPR turun 0.3% tahun ke tahun pada Oktober. Menurut Jabatan Perangkaan, sektor pembuatan susut negatif 0.7% membawa kepada penurunan dalam indeks keseluruhan bulan yang dikaji. Sektor pertanian, perhutanan dan perikanan pula meningkat kepada 3.8% pada September didorong peningkatan dalam indeks pengeluaran ternakan dan penanaman tanaman kekal. Negara mengalu-alukan pemain industri dari Monaco dalam pengukuhan hubungan bilateral serta kerjasama pertumbuhan ekonomi mampan. Ia selaras dengan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030. Sehingga Jun lalu, Malaysia telah menarik lebih 22,000 projek asing dalam bidang pengilangan. 13% daripadanya dari Eropah.
Ini pula usaha promosi sektor pelancongan domestik. Tourism Malaysia dan Pro2 menandatangani memorandum kerjasama selama 3 tahun sekaligus memberi manfaat kepada industri pelancongan serta ekonomi negara. Kedua-dua entiti ini turut terlibat dalam aspek pertukaran budaya. Malaysia Airlines mengadakan jualan akhir tahun bermula hari ini sehingga 11 Disember 2023. Tawaran harga menarik melibatkan tiket ke semua destinasi domestik dan antarabangsa. Ia termasuk penerbangan ke China dan India sempena pengumuman kemasukan tanpa visa untuk had masa ditetapkan ke negara berkenaan. Pertambahan operasi dua syarikat penerbangan global di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang tanda pemulihan berterusan aktiviti pelancongan. Menurut MAHB, Qatar Airways menyambung semula laluan Doha, Phuket, Pulau Pinang Oktober lalu. Manakala Thai Airways International memulakan kemunculan sulung dengan perkhidmatan harian ke Bangkok. Operasi domestik merekodkan 6.8 juta pergerakan penumpang pada Oktober 2023. Israel dan Hamas capai kata sepakat untuk melanjutkan gencatan senjata selama 2 hari lagi. Perkara itu disahkan pegawai pengantara Qatar. Perkembangan positif itu meningkatkan keyakinan lebih ramai tahanan Palestin dan tebusan Israel akan dibebaskan. Israel sebelum ini bersetuju melanjutkan gencatan senjata selama sehari bagi setiap 10 tebusan yang dibebaskan Hamas. Walaupun gencatan senjata di Gaza dilanjutkan, namun tentera rejim Israel tidak berganjak dari kawasan di utara Lebanon. Ia wilayah merentasi sempadan dua negara yang sekian lama dipertikaikan dengan Hizbullah. Pejuang Hizbullah yang disokong Iran itu turut meningkatkan serangan terhadap tentera Israel. Pertempuran sengit berlaku hampir setiap hari. Jabatan dialisis di Hospital Al-Shifa Berjaya dibuka semula. Justru Kementerian Kesihatan menggesa pesakit dialisis di Gaza dan kawasan di utara wilayah terkepung berkenaan untuk mendapatkan rawatan perubatan di hospital tersebut. Tentera Israel berundur pada 24 November lalu selepas 10 hari menawan kompleks perubatan itu. Sementara itu, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken akan melakukan lawatan ketiganya ke Asia Barat minggu ini. Blinken terlebih dahulu akan menghadiri mesyuarat bersama Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO. Selanjutnya, beliau akan bertemu dengan Perdana Menteri Rejim Israel Benjamin Netanyahu di Tel Aviv dan Presiden Palestin Mahmud Abbas di Ramallah. Indonesia memulakan kempen Presiden 2024 yang menyaksikan 3 calon bakal bersaing. Penyandang Presiden Jokowi tidak bertanding semula setelah tempoh perkhidmatan 2 penggalnya berakhir. 3 calon untuk pemilihan Presiden pada 14 Februari ini adalah bekas Jeneral Tentera Prabowo Subianto, bekas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan bekas Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Demi menyelamatkan 41 pekerja yang terperangkap sejak 16 hari lalu, jurutera tentera India bersedia menggali runtuhan terowong di Uttarakhand menggunakan teknik pelombongan lubang tikus. Ia dengan cara menghantar sekumpulan pekerja untuk menggali lubang sempit bagi mencapai lapisan paling dalam pada runtuhan terowong. Bagaimanapun, kaedah itu sangat berbahaya. Baik saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.